Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita dipertemukan lagi dalam kelas pengajian Fardu Ain kita ini. Jadi hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Risalatul Tauhid pada menceritakan sifat yang wajib bagi Allah, iaitu sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Pada siri yang lalu kita dah cerita sifat mukhalafatuhu lil hawadis ni separuh, kita cerita tak habis lagi, ada sambungannya lagi. Hari itu kita dah cerita dah sifat mukhalafatuhu lil hawadis ni maksudnya Allah Ta'ala itu tidak menyamai dengan yang baru. Yang pertama, tidak menyamai dengan yang baru pada zatnya, iaitu Allah itu tidak disusun dengan, tidak bersusun daripada daging, tulang, dan bukan juga Tuhan ini jenis cairan ataupun jenis leburan. Itu daripada segi zat lah. Jadi hari ini kita akan cerita pula Allah itu bersalahan dengan makhluk daripada sifatnya. Sifat Allah Ta'ala tu tak sama dengan sifat makhluk. Kata pengarang bersalahan Tuhan dengan yang baru pada sifatnya itu, iaitu sungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baru. Sifat Allah Ta'ala itu tak sama dengan sifat yang baharu. Sifat baharu ni siapa? Baharu ni makhluk yang kena jadi. Antara sifat makhluk adalah dia kena jadi. Sifat Allah itu dia bukan kena jadi, dia qadim. Sedia dah lepas dah sifat tu, kita dah cerita itu kan. Okey. Tidak bersamaan dengan sifat yang baharu. Yang baharu ni semua yang kena jadilah makhluk lah. Kerana sifat Tuhan itu qadim lagi azali. Sebab apa tak sama? Sebab sifat Tuhan itu qadim lagi juga azali. Sifat Allah tu qadim, tidak ada mula, tidak ada permulaan, lagi pula azali. Tidak ada terkait dengan masa. Allah Ta'ala tu, sifat Allah Ta'ala tu tidak terkait dengan masa. Sifat kita dia terkait dengan masa, kan? Sifat kita terkait dengan masa, dan sifat kita pun bukannya azali, bukannya qadim, bukan daripada kita lahir tu terus ada sifat tu. Contoh macam mana? Sifat apa? Kuasa. Sifat kuasa ataupun sifat mendengar, kan? Dia bukan daripada sejak kita dalam perut lagi, bukan daripada sejak kita lahir, dan kita mendengar kita tu terhad, kan? Tu. Jadi kuasa, tadi kita ambil contoh kuasa kan. Okey. Sifat kuasa kita ni daripada dulu masa kita baby sampai sekarang, dia sama ke tak sama? Dia tak sama. Jadi dia terhad. Sifat Allah Ta'ala tak. Dia tidak ada masa dah. Tidak terkait dengan masa. Sifat kalau kata sifat kuasa Allah tu, dia tidak berkait dengan masa. Bila mula Allah tu berkuasa? Dulu lagi. Sebelum ada alam lagi, Tuhan sudah berkuasa. Bila ada alam, Allah berkuasa juga. Allah juga berkuasa. Walaupun selepas ada alam. Kuasa dia berkurang tak? Tak berkurang kan. Kuasanya tetap sama daripada azali lagi, kan? Dan melengkapi takluk sifat Allah. Maksudnya tugas sifat tu. Sifat Allah Ta'ala tu dia ada dia punya peranan dia masing-masing. Contoh kita ambil kita lah. Contoh kita lah. Ini bukan persamaan dengan Tuhan, bukan sama dengan Tuhan. Keterhad, bunyi bahasa je macam sama, tapi sebenarnya tidak sama. Okey. Contoh apa tadi? Takluk, dia punya peranan dia. Contoh sifat mendengar. Sifat mendengar peranan dia adalah untuk mendengar. Sifat berkata-kata, bercakap, kan? Peranan dia adalah untuk kita bercakap. Sifat melihat kita guna
untuk melihat. Kan? Okey, baik. Maka sesungguhnya sifat makhluk itu bertakluk pada setengah perkara sahaja. Sifat makhluk itu hanya bertakluk, hanya berperanan, hanya berkait dengan benda, bukan semua benda, dengan sesetengah perkara saja. Maksudnya terhad. Terhad, semua terhad. Sifat makhluk ni semuanya terhad. Dia bukannya tidak ada mula. Macam sifat Allah tu dia tidak ada had. Tidak ada masa. Macam sifat kita ada masa. Ada masa dia macam ni, ada masa dia macam ni. Dia ubah sifat kita tu, kan? Seperti sifat sama Tuhan. Antara sifat yang wajib bagi Allah, nanti akan datang kita akan bincang sifat tu, iaitu sifat sama. Sifat sama ni maksudnya sifat pendengar. Sifat pendengar. Bertakluk ia pada segala yang maujudat. Sifat sama Allah Ta'ala ni dia berperanan, dia pun digunakan untuk untuk sekalian perkara-perkara yang maujudat. Tidak terhad. Pendengar Allah Ta'ala tu pada segala yang maujudat. Apa maujudat? Semua benda yang ada. Takluk sifat sama Allah Ta'ala tu pada semua benda yang ada. Maujudat tu semua benda yang ada. Maksudnya Allah Ta'ala ni dia mendengar, bukan terhad hanya pada suara saja. Dia juga mendengar tubuh. Tubuh kita ni pun Tuhan dengar. Macam mana? Wallahu alam lah, kan? Tapi Tuhan itu mendengar bukan hanya pada suara. Suara tu satu benda maujudat, tapi tubuh kita pun maujudat. Jadi Allah Ta'ala tu mendengar semua perkara yang maujudat, semua sekali benda yang ada Tuhan dengar. Dengar macam mana? Wallahu a'lam. Tu kita tak tahulah nak hurai sifat mendengar Tuhan tu, kan? Cuma kita tahu Tuhan itu mendengar. Dalilnya, dalil dia akan bincang akan datang, tapi Ustaz cerita juga sikit lah. Dalilnya di sini daripada Al-Quran lah, sebab Allah Ta'ala sendiri yang kata dia maha mendengar. Jadi kita kata Tuhan maha mendengar lah, kan? Tapi kalau kata ada orang kata Tuhan tu tak mendengar, kan? Okey, cuba kita fikir logik akal. Ni pakai akal pula. Sebab dalil dalam ilmu tauhid ni dia ada dua. Satu dia panggil dalil secara akli, satu dia panggil secara nakli. Itu kita dah bincang dah dekat depan. Dekat awal-awal dulu, mukadimah dulu kita dah bincang dah benda ni, kan? Jadi kalau secara akliyahnya, kalau tidak mendengar, kalau kita katalah Tuhan tu tak mendengar, bukan betul Tuhan tak mendengar, tapi kalau kan, kita kata kalau lah Tuhan tu tak mendengar, nescaya Tuhan itu lemah lah. Sebab apa? Sebab kita di kalangan kita pun, di kalangan manusia ni, kalau orang tu tak dengar, kita panggil apa? Siap ada label lagi untuk dia panggil OKU. Kan? OKU lah. OKU tu apa? Orang kekurangan upaya. Nampak? Kurang. Bila kurang ni lemah lah. Cuma sekarang ni dia pun ubah sikit, kan, nak cermat, jadi dia panggil orang kelainan upaya. Tapi di segi kita pun, bila tidak mendengar itu merupakan suatu kekurangan. Jadi apatah lagi di pihak Tuhan. Tuhan tak mendengar, lemah lah Tuhan tak dengar, kan? Okay, maksudnya kita sembah benda jahat pun Tuhan tak dengar, kan? Jadi lemah lah. Jadi mustahil bagi Tuhan tu tidak mendengar. Jadi Tuhan tak sama dengan makhluk lah. Pendengaran, dengar Tuhan dengan dengar kita tak sama. Jangan kata sama, tak sama, kan? Dengar Tuhan tu dengar yang hakiki, yang sebenar. Kita hanya pinjam saja. Tuhan bagi pinjam saja dengar tu. Kalau kata Tuhan nak ambil balik, sebab tu dia boleh ambil balik, sebab dia bagi pinjam saja, kan? Ni kita duk rasa hak kita, kan? Sebab tu kita guna ikut sekolah kita tu. Okey. Dan sama yang baru bertakluk ia kepada setengah jua. Sifat mendengar yang baru, sifat mendengar kita ni hanya bertakluk kepada setengah perkara saja, terhad kepada beberapa perkara sahaja, iaitu pada suara sahaja, kita ni, pendengaran kita ni, pendengaran manusia ni hanya pada suara saja, terhad kepada suara saja. Lain pada suara, kita dengar tak? Semua suara kalau kita dengar? Tak juga, kan? Suara hati dengar tak? Tak dengar. Suara orang yang jauh? Tak dengar juga, kan? Ustaz pakai telefon, tu telefon seorang je, orang duduk kat mall tu, kita dengar ke? Tak dengar, kan? Jadi banyak benda yang walaupun kita mendengar, tapi banyak lagi benda yang kita tak dengar sebenarnya, kan? Mana
kereta duk bunyi kat bawah tu kan, kita tak dengar kan. Kereta dekat jalan raya kita tak dengar. Kereta kita duduk di mana tempat kita duduk, contoh kita duduk di Kuala Lumpur, kita hanya dengar kereta yang ada dekat kita saja bunyi. Ada benda yang dekat di keliling kita saja. Yang di Perak kita tak dengar, yang di Kedah kita tak dengar, yang di Johor kita tak dengar, yang di Sabah kita tak dengar, yang di Sarawak pun kita tak dengar. Jadi tu kata dengar kita tu hanya pinjam, terhad saja. Kan, terhad, kita punya pendengaran itu terhad. Jadi tak sama. Mana boleh sama? Kata sama, Tuhan mendengar, kita mendengar, sama dengan Tuhan? Tak sama. Sebab apa? Kita dengar hanya benda tertentu saja. Tuhan dia dengar semua sekali, termasuk tubuh kita ni, rambut kita pun Tuhan mendengar. Dengar macam mana? Wallahu alam lah. Takkan ustaz tak tahu? Memanglah tak tahu, sebab ustaz bukannya dengar macam Tuhan kan. Nak tahu tanya Tuhan lah kan, tanya Tuhan. Tu cerita adalah kata ustaz pun tak tahu, bukan tak, sebab kita bukan dengar macam tu, kita tak dengar macam tu. Makhluk tidak mendengar sama seperti Tuhan. Kalau dia dengar sama seperti Tuhan, dia tu adalah Tuhan. Jadi bila dia tu adalah Tuhan, itu adalah mustahil. Mustahil lah kan manusia jadi Tuhan, mana boleh. Mustahil lah. Sebab apa tak boleh jadi Tuhan? Sebab yang kata Tuhan itu adalah yang tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Ni kita berhajat kepada sesuatu yang lain. Walaupun dia kaya, dia berhajat tak? Orang kaya dia berhajat kepada duit. Kalau tak ada duit, dia tak panggil orang kaya kan. Orang senang, dia berhajat kepada kesenangan. Senang ni bukan mesti kaya lah. Dia berhajat kepada kesenangan. Kalau tak ada kesenangan, tak panggil orang senang. Kan. Orang yang tenang, tenang pun boleh juga kan. Kalau tak dapat ketenangan, tak panggil orang yang tenang. Dia berhajat kepada tenang kan. Jadi Tuhan buat kita ni, Tuhan berhajat kepada kita ke? Tak, dia suruh kita semayang. Tak, dia tak berhajat kepada kita. Kita semayang tu untuk siapa? Kita semayang tu untuk kita, bukannya untuk Tuhan. Kita semayang tu untuk kita. Sebab tu Tuhan tak ada masalah. Nak semayang lah. Nak tak semayang pun Tuhan tak ada apa, dia tak jadi lemah kan. Kita kata Tuhan lemah sekalipun, Tuhan dia tak jadi lemah. Dia sentiasa berkuasa, walaupun kita kata Tuhan lemah kan. Tapi jangan ada kata Tuhan lemah tu lah. Jangan ada kata Tuhan lemah, jangan ada kata Tuhan itu sama dengan makhluk. Itu tempat perbincangan kita sekarang lah kan, bukan cerita lemah lagi ni kan. Tidak, tapi dalam natijah dia akan bawa ke situ lah. Nak kata Tuhan ini bukan lemah, Tuhan ini tidak sama dengan makhluk. Tak sama daripada segi zatnya. Itu tubuh luaran, kita kata luaran yang maujudat ni, yang kita nampak ni kan, yang boleh tengok tu, tak sama dengan kita. Boleh tengok akhirat nanti, Tuhan boleh kita tengok. Allah itu boleh kita dilihat di akhirat nanti kalau dia bagi. Siapa nak tengok Tuhan, janganlah tengok benda-benda yang tak baik, maka buatlah macam tu. Kalau tengok benda tak baik, tak boleh lah tengok Tuhan kan. Okey. Jadi pendengaran kita hanya terhad pada suara saja. Tak ada suara kita tak dengar. Contoh apa? Gendang kan. Gendang. Ataupun kita kata gendang tu start klasik sangat lah kan. Drum. Kita dengar bunyi drum kan. Kalau drum tu tak ketuk, kita dengar tak drum tu? Tak dengar kan. Tapi bila ketuk, baru kita dengar bunyi drum kan. Tu kata terhad tu. Kalau Tuhan dia dengar. Drum tu sendiri pun dia dengar. Kita tak dengar, kita lihat drum tu kan. Tuhan dia mendengar. Jasad tu, tubuh tu pun dia dengar juga kan. Demikian pada sifat-sifat yang lain. Sama macam tu juga dengan sifat-sifat yang lain. Itu tadi dia sebut hanya satu saja, sifat sama kan. Tidak sama dengan makhluk. Jadi sama juga dengan sifat-sifat yang lain pun tidak sama dengan makhluk. Jadi makhluk tidak serupa dengan sifat Tuhan kan. Kalau kita kata kita berkuasa kan, berkuasa ni boleh terjemuh macam-macam kan. Bukan super power kan, ke power root ke apa kan, tu lain kan. Jadi power tu pun kita boleh terjemuh dengan macam-macam. Kalau power kat kita ni lah, ada orang tu power tu maksudnya kekuasaan dari segi jawatan dah kan. Pangkat dia tu kan, dia boleh kontrol dan sebagainya lagi lah kan. Okey. Ataupun tenaga kan, tenaga yang ada pada badan. Tenaga yang ada pada badan pun ketika ada waktu dia tinggi, ada waktu dia rendah kan. Okey. Jadi tu kata Allah Ta'ala tu daripada segi zat tidak sama dengan makhluk.
sifat Tuhan pun tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau ada orang kata sifat Tuhan ni macam ni sama dengan makhluk, maka itu bukanlah Tuhan. Sebab apa? Allah itu mesti mukhalafatuhu lil hawadis, tidak menyerupai dengan hawadis, tidak menyerupai dengan makhluk. Okey, habis itu yang kedua. Dari tiga lah tadi kan. Pada zat Allah Taala itu tidak menyerupai makhluk pada zat. Allah Taala tidak menyerupai makhluk pada sifat. Dan yang ketiga, Allah Taala itu tidak menyamai dengan makhluk pada perbuatan. Pada perbuatannya tidak sama dengan makhluk kan. Okey. Macam mana kata perbuatan itu tak sama dengan makhluk? Iaitu sungguhnya perbuatan Tuhan tidak bersamaan dengan perbuatan yang baharu, kerana perbuatan Tuhan memberi bekas. Tu kata perbuatan Tuhan itu tidak sama dengan makhluk sebab perbuatan Tuhan itu memberi bekas. Apa memberi bekas ni? Bukannya ada bekas tu kan, memberi kesan. Apa yang Allah Taala buat tu dia memberi kesan. Perbuatan makhluk tidak memberi kesan. Perbuatan baharu ni maksudnya kita lah kan. Tak payah ulang banyak kali kan. Bila sebut baharu tu kita lah makhluk ni kan. Jadi perbuatan Allah tu tidak sama dengan perbuatan baharu. Sebab apa? Perbuatan Tuhan itu memberi kesan, memberi bekas. Perbuatan makhluk tidak memberi kesan. Macam mana tu kata kan? Perbuatan kita tak memberi kesan, perbuatan Tuhan saja memberi kesan kan. Contoh lah kan, contoh kan. Sebab apa orang makan berbeza-beza? Tak payahlah kita ambil contoh payah sangat kan? Kita ambil contoh yang senang. Okey, sakit kepala, kita makan ubat apa? Makan ubat Panadol kan. Ada orang makan ubat Panadol terus lega. Payah nak ada kan. Kita siapa yang buat perbuatan makan tu? Kita buat kan. Ambil Panadol, kita buh dalam mulut kita tu kan. Tu perbuatan kita. Kalau kata perbuatan kita itu memberi bekas, makan Panadol terus lega. Mesti lega. Tu juga lega. Waktu tu juga kita akan lega kan. Tapi pasal apa dia ada orang sejam baru okey, 4 jam baru okey, kena telan 2 biji baru okey, kena 4-5 biji baru okey, ada setengah sampai habis sepapan baru okey. Faham dah maksud sepapan ni? Habis satu apa? Ubat tu lah, satu yang kita beli sekeping tu kan. Satu tu habis barulah berkesan, hilang sakit kepala dah. Jadi dari situ kita dapat faham apa? Kalau usaha kita, apa yang kita buat itu memberi kesan, makan sebiji confirm lega kan. Tak laku lah nanti, kedai pun tak laku lah. Tapi kesan itu Tuhan yang buat kesan tu. Kita cuma usaha, kita cuma buat je, tapi yang memberi kesan adalah Tuhan. Jadi perbuatan siapa yang berkesan? Perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Perbuatan kita tidak memberi kesan kan. Kita masak sesuatu pun, rasa dia hari-hari tu sama ke? Tak, dia akan ada kelainan dia kan. Kadang kita nak masak macam mana kan. Orang yang biasa masak lah kan. Kalau tak biasa masak, tak apalah buat benda lain yang sama kan. Kita nak macam lain, tiba-tiba jadi macam lain. Macam orang melukis lah, dia bayang macam lain, tiba-tiba yang keluar macam lain lah. Orang pandai lukis lain lah kan. Macam kita yang tak kerti lukis ni, kita imagine dalam kita punya fikiran kita macam mana lukisan tu, tiba-tiba kita lukis agak-agak jadi macam mana. Tak boleh buat. Kalau kata perbuatan kita memberi kesan, maksudnya kita boleh buat macam mana yang kita imagine, macam mana yang kita kehendak kan. Tapi sekarang tak boleh buat. Sebab apa tak boleh buat? Sebab perbuatan kita tidak memberi kesan. Tu cerita dah kan. Kata pengarang lagi, dan perbuatan Tuhan tidak berkehendak kepada wasitah. Perbuatan Tuhan itu tidak berhajat kepada wasitah, iaitu perkakas ataupun perantaraan. Dan tidak berhajat kepada taulan. Tidak berhajat juga kepada taulan, iaitu tidak berhajat kepada kawan. Nak buat satu benda kena ada 2-3 orang, tak boleh seorang kan. Kena ada taulan dia. Tidak mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya. Jadi apa yang Tuhan buat ni, perbuatan Tuhan ini berbeza dengan makhluk. Sebab apa? Sebab Tuhan dia tidak berhajat kepada
perkakas, tak perlu kepada bahan-bahan. Kita nak buat satu benda berhajat kepada bahan. Kita boleh cipta tak bahan? Tak boleh. Ada orang cipta bahan sendiri? Tak ada. Kata tu Ustaz, vaksin tu pun orang cipta ambil daripada bahan yang telah ada. Yang Tuhan dah buat, kita ambil kan. Baru boleh buat tu ubat tu. Ubat yang lain sama, kita masak nasi, kita cipta sendiri ke beras? Tak. Kita ambil yang sudah ada. Lepas tu nasi kita cipta ke? Tak. Tuhan yang cipta. Kita buat usaha, yang memberi kesan adalah Tuhan. Sebab tu kalau dulu lah ni, sebab dia automatik kan, pakai apa rice cooker tu kan. Tapi kalau dulu masak pakai api, kalau lama sikit jadi macam mana? Habis rentung kan. Rentung. Sebab apa jadi rentung? Sebab perbuatan kita tidak memberi kesan kan. Perbuatan Tuhan saja memberi kesan kan. Okey, baik. Dan Tuhan juga tidak berhajat kepada teman. Dia buat satu benda pun dia tidak berhajat kepada syarikat. Tak perlu syarikat. Kita nak buat benda, kita kena ada syarikat kan. Nak bisnes, kita kena ada syarikat. Nak buat satu benda pun kita berhajat kepada pertolongan orang lain. Bukan orang saja sebenarnya pertolongan ni. Kita berhajat kepada alat. Contoh kita nak type surat, kita nak buat surat, kita kena pakai komputer. Dah pakai komputer, kena ada perisian pula, kena ada Microsoft Office-nya, Word-nya. Office dah Microsoft Office, Microsoft Word pula. Tak kira lah apa-apa nama dia kan. Tu yang Ustaz cerita yang tu lah kan. Jadi kita berhajat kepada bantuan yang lain. Kita nak buat satu benda, kita berhajat kepada bantuan yang lain. Itu perbuatan kita, perbuatan makhluk. Jadi sangat-sangatlah berlainan daripada perbuatan Tuhan. Tak kira lah orang tu kaya sekalipun, dia masih juga berhajat. Orang kaya dia berhajat juga. Berhajat macam mana? Dia berhajat kepada duit. Kalau dia tak ada duit, panggil dia kaya tak? Tak, kita pun tak panggil dia kaya. Tapi bila dia ada duit, barulah kita panggil dia kaya kan. Dan Tuhan dia tidak mengambil faedah daripada perbuatannya. Dia tidak mengambil faedah daripada perbuatannya. Tu Tuhan kaya sungguh dia, sampai dia buat satu benda, dia tak ada nak ambil apa-apa faedah daripada benda tu. Kita buat satu benda, kita ambil faedah. Contoh kita bekerja kan. Apa faedah yang kita dapat daripada bekerja? Gaji lah. Gaji kita bekerja sebab kita nak gaji, kita nak faedah. Okey, kita cipta satu perisian contohnya kan. Orang yang cipta perisian, apa yang dia nak? Dia nak duit kan. Duit juga macam gaji lah kan. Jadi dia buat tu ada benda yang dia nak. Maksudnya bila buat satu perkara, biasanya di situ kita ada hajat. Itu berlainannya kita makhluk ini dengan Tuhan kan. Kita cipta satu benda sebab kita berhajat, kita perlu faedah daripada perkara yang kita buat tersebut kan. Dan hukum pun sama jugalah. Semua hukum-hukum yang ada tu, Tuhan pun tidak berhajat pada semua hukum tu. Maksudnya wajibnya semayang pada kita, Tuhan tak berhajat pun pada semayang kita. Kewajibnya zakat pada kita, Tuhan tidak berhajat kepada zakat kita. Dia tak perlu pun. Yang perlu pada tu kita, bukannya Tuhan. Kembali manfaat dia pada diri kita. Dan lagi perbuatannya tidak ada yang sia-sia, dan juga perbuatan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Apa yang Tuhan buat semuanya tidak ada yang sia-sia. Sia-sia tu kalau di segi berbezanya kita ni dengan yang Tuhan buat. Tuhan buat semua benda ada faedah, walaupun faedah tu bukan untuk kita. Kadang benda tu bagi kita tidak berfaedah, tapi faedah bagi yang lain. Jadi Ustaz ingat sampai setakat tu saja kita punya perkongsian pada hari ini. Kita akan sambung pada masa akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.